Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bat. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama-tamanya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua para peserta yang telah terlibat dengan program korban bersama dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM pada tahun 2020 sebelum ini. Alhamdulillah, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah berjaya menyempurnakan dan melaksanakan dengan cemerlang sekali ibadah korban pada tahun lepas untuk anda semua. Pihak YBIM ingin mengundang anda semua untuk join sekali lagi bersama dengan program ibadah korban untuk tahun 2021 ini pula. Kami dengan ini menggalakkan tuan-tuan dan puan sekalian agar mendaftar dengan lebih awal. Kalau anda kata nak daftar dulu, bayar kemudian pun tak ada masalah. Yang penting hasrat kita untuk meletakkan niat. Dapat pahala meletakkan niat itu dapat direalisasikan tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi kalau boleh anda daftar, bayar terus, lagi baik tuan-tuan dan puan sekalian. Bayaran ansuran pun dibenarkan, yang mana bayaran ansuran amountnya adalah berdasarkan mengikut sama dengan setiap satu bahagian. Nilai satu bahagian kita buat ansuran sampailah cukup 7 bahagian dan seterusnya. Kemudian tuan-tuan sekalian, sama-samalah kita niatkan kepada diri kita untuk memperbaiki dan juga menambahkan lagi kualiti ibadah korban kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kurniaan yang banyak, maka beribadahlah, salatlah dan berkorbanlah tuan-tuan sekalian. Itu Allah Ta'ala suruh kita. Selain ibadah salat, ibadah korban juga ditekankan. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Ta'ala beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita ada ini tuan-tuan sekalian di dunia ini bukan milik kita sebenarnya, tetapi sebahagian daripadanya kita boleh infakkan, kita boleh korbankan, kita boleh sumbangkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk pengetahuan semua telah pun sedia ada ISO dan sistem pengurusan ibadah korban yang sistematik dan teratur. Jadi anda tidak perlu risau tentang kualiti dan cara kaya pengurusannya. Dan insya-Allah anda semua tidak perlu risau yang tentang ibadah korban anda pasti akan dilaksanakan dengan baik dan teratur sekali. Dan dijamin tuan-tuan sekalian, ibadah yang kita laksanakan ini adalah yang benar-benar berkualiti, telus dan profesional. Pastikan anda daftar segera, join kami tuan-tuan sekalian untuk ibadah korban tahun 2021 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam forum Taman Syurga Maya, yang pada malam ini kita bersama-sama sekali lagi untuk membincangkan topik-topik yang telah pun diundi, yang telah dipilih oleh kebanyakan netizen yang telah dihantarkan kepada saya, kepada page saya, dan saya dah kaji-kaji. So malam ni dah sampai masanya tajuk ni. Jadi nasiblah panelis-panelis kita pun memang yang bagus-bagus, yang hebat-hebat, terbaik sebenarnya. Bukan kaleng-kaleng lah kata orang tu kan. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan ke mana-mana. Apapun, terima kasih banyak kepada pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia di atas kesudian menjalankan program pada malam ini. Mudah-mudahan kepada siapa yang berminat untuk menyertai ibadah korban pada tahun ini, bolehlah berbuat segera dengan mendaftar dengan talian yang tertera. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita yang pentingnya niat, daftar dulu, bayar kemudian pun tak apa. Baiklah, pada malam ini tuan-tuan dan puan sekalian, tajuk kita adalah membebel lepas geram atau nasihat. Sebab kadang ada macam-macam isu, kan? Ada macam-macam isu. Membebel ni. Apa maksud membebel ni? Malam ni kita nak bincang juga. Membebel ni maksud dia dalam bahasa orang Pasir Besar kan. Ustazah Asni punya tampik tu. Nagging dia kata. Membebel ni bercakap berterusan. Menurut kamus, dia bercakap secara berterusan. Yang tak secara berterusan tanpa keruan. Sehingga kadang-kadang sukar ditangkap pengertiannya. Itulah dia.
Tapi saya tak nak ulah panjang lah sebab malam ni kita diparisi oleh panelis yang hebat-hebat. Kita pertamanya tak lain tak bukan yang bahagia Ustazah Asni Abu Mansur, pengarah Mifak Training and Motivation. Assalamualaikum ya hadratal Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kena ni. Ni kena ni. Kek rumah. Masih bosak. Patutlah anda bertirai rumah tu kan. Kalau rumah dia berkilau-kilau cermin tingkap kan. Alhamdulillah. Sama betul kita tak jumpa ya Ustazah kan. Itulah tu. Itulah. Okey jadi minum susu kambingnya lah. Minum susu kambingnya lah. Betul. Ustazah masih melukis bawa yang masih. Lukisan apa? Yang tengah disiapkan ni lukisan apa? Lukisan apa ni, sungai dan hutan. Sungai dan hutan ni. Saya nak tunggu lukisan pokok bonsai dengan nama ada kat tepi tu. yang cak tu kan. Yang cak tu kan. Suka lagi menggembirakan ibu tu satu ibadah. Betul. Baiklah. Kemudian seterusnya, panel kita seterusnya adalah Puan Zailifah Rusli, iaitu penolong pengarah kanan bahagian latihan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Takut nyebut kan? Apa khabar Puan Zai? Alhamdulillah, Tuan Syamsul Debat. Saya ni memenuhi jemputan ni Ustazah. Kok nak gasak gasak lah kan. Sebab duduk sebaris dengan orang-orang hebat. Tiba-tiba terpacul Zalifah ni siapa lah dia. Orang yang tak kenal. Tak, dia kena memang terpacul dulu baru orang tahu. Kau tak terpacul sampai bila orang tak tahu. Tapi kita memang malam ni jangan risau. Puan Zai, Ustazah Asni risau. Malam ni kita tak susun sebaris tu. Meratur kita susun malam ni. Sebab kita letak kat skrin. Kan? Puan Zai sekarang ni bertugas di mana? Di bahagian latihan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Di Putrajaya. Tengok Putrajaya. Tak main dah somban. Tak ada bondo, ada Ustazah. Jawatan ni. Nama jawatan. Allah bagi pinjam kan kat kita. Ya. Kerja ya. Belum start tanya soalan, mesej dah sampai. Bahaya. Tengok. Panelis kita malam ni lain macam. Okey, kita balik pada panelis kita seterusnya. Tak lain tak bukan iaitu Rozita Cik Wan, pelakon pengacara selebriti. Tu dia. Assalamualaikum. Cik tak apa khabar? Aduh, sayup elak. Tu dia. Okey, sihat ya? Sihat. Alhamdulillah. Dia kena sabar sikit tunggu jawapan tu. Sebab dia lambat sikit, dia delay sikit. Tapi apa pun, sebab ada biasalah tempat kadang-kadang ada setengah tempat tu kadang line tu mencemburui. Tapi tak apa, kita akan cuba juga untuk membukakan soalan-soalan. Dan begitu juga kita ada seorang jejaka. Seorang jejaka yang akan menemankan saya pada malam ini, iaitu tak lain tak bukan yang bahagia Ustaz Ilyas Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya hadratal Ustaz. Ustaz Ilyas, sahabat saya, kekanda saya semualah. Alhamdulillah. Ustaz kat Bangi Ustaz. Terima kasih lah. Duk Bangi lah kita, tunggu 5 hari bulan baru nak merontas. Betul lah. Saya memang tak letak dia motivational ke pendakwah selebriti, tak. Saya letak inspirational speaker. Masya Allah. Dia memberikan inspirasi setiap hari Ustaz Ilyas ni. Jadi mudah-mudahan Ustaz Ilyas dapat memberikan buah fikir bersama dengan kita pada malam ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita akan mulakan program kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maksud membebel ini mengeluarkan kata-kata berterusan yang tidak keruan erti maksudnya. Seorang lelaki, ni nak share sikit.
Ada seorang lelaki yang tidak sanggup lagi terus-menerus dimarahi ibunya, telah bertindak sesuatu di luar dugaan dan lebih malang perbuatannya jatuh dalam kategori jenayah membunuh. Akibat tidak tahan leteran dan bebelan itu, lelaki itu nekat membunuh ibunya dengan menyerkup muka ibunya itu menggunakan bantal. Kejadian ini berlaku bukan kat Malaysia, berlaku di Myanmar. Makna dia tak kira kat Malaysia ya, satu dunia ni membebel kan. Di Myanmar menggemparkan penduduk daerah Dagon Sekan apabila mayat Daw Hyu Hee dijumpai di rumahnya dalam keadaan lebam. Jadi Ustazah, bagi memulakan segmen kita pada malam ini, benarkah membebel ini boleh menimbulkan tekanan hingga membawa kepada keganasan fizikal? Dalam Islam sendiri, apakah bebelan ini dibenarkan ataupun tidak sebenarnya? Silakan Ustazah. Masya Allah. Apalah saya yang mula ni, Ustaz kau bagi dulu Baik tadi. Dia wrap up. Okey, baik Ustaz. Ustaz Samsul ataupun saudara kan. Mengada tak saudara-saudara. Alhamdulillah Rabbil Alamin. SDR kepada sahabat sepanel semua, Ustaz Ilyas yang berbahagia Ustaz. Seterusnya Puan Zailifah ni sebenarnya kawan satu asrama dulu. Saya berperasan, saya teringat bertombong kat tangga selalu pergi Dewan Makan. Seterusnya Cik Ta, Masya Allah. Cik Ta pahabak. Ni 3 orang ni 9, 2 orang Kedah nampak ni. Masya Allah. Jadi bila bercakap pasal ni, apa tadi soalan Ustaz secara apanya jelas ni Ustaz? Lupa pula soalan ni. Yang Myanmar tu. Yang Myanmar okay. Tak betul ke bebel ni boleh bawa tekanannya tahap membawa keganasan fizikal dan betul diboleh ke tak boleh sebenarnya? Okey, baik. Betulkah bebelan ini boleh memberi tekanan pada orang? Jawapannya betul. Jawapannya memang benar. Maksudnya kalaulah Syekh membebel siapa terdaya. Sebab bebelan ini dia mengeluarkan suara, dia ada bunyi. Bila dia ada bunyi, dia akan berdosing-dosing kat telinga tu tau. Berdosing-dosing kat telinga tu. Jadi lama kelamaan, benda tu memang mungkin kalau ada orang boleh terima dan anggaplah bebelan itu, isteri itu sebagai muzik kan. Tapi sebenarnya dia tidak memberi kesan yang bagus untuk rumah tangga. Sebab Quran sendiri dah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam juzuk 6, لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا بصيرا. لا يحب الله, Allah tak suka al-jahra bis-su', dengan orang yang suka mengeras-ngeraskan suaranya, minal qaul, daripada perkataan-perkataan, daripada kalimah-kalimah kan? Jadi Allah tak suka tu, maksudnya dah jelas dah Allah tak berapa suka kalau kita asyik membebel. Sebab apa? Dia tak salah membebel ni, macam ibu. Ibu kalau membebel itu perlu. Ibu kalau membebel berbentuk nasihat dan peringatan. Itu memang perlu. Kadang-kadang kerana bebelan ibu itulah yang menyebabkan kejayaan anak-anak. Kita tak nafikan. Cuma yang masalahnya apabila kalau boleh bebelan itu yang jadi masalah bila dia asyik bercakap benda yang sama, dia bercakap bebelan tu dia berbentuk, bukan berbentuk nasihat, tapi berbentuk nak memuaskan nafsu, nak memuaskan rasa, dan dia bercakap masa tu emosi dia tak stabil, itu bahaya. Tapi kalau dia bercakap membebel tapi ada point dan ada nasihat, itu tak apa. Yang salahnya bila kita bercakap dan dalam keadaan emosi yang tidak stabil, itu sangat bahaya. Sangat bahaya. Kalau ibu kepada anak perlu, tapi itu pun kita kena tengok juga, jangan sampai anak rasa dah boring, tak rasa bebelan itu penting dah kan. Sebab dah asyik dengar je, biar kalau boleh jangan bercakap hari-hari, tapi cakap waktu-waktu yang tentu, maka bebelan itu straight dia jadi nasihat. Ni panggil anak tu, elok-elok mama nak cakap ni, mama dengar kau macam ni tak bagus, macam tu tak bagus, macam ni. Okey, itu point dah, jangan cakap lagi. Itu contoh lah. Tapi omak ni mana boleh tahan, sebab bercakap ni sodap. Cuma kalau isteri kepada suami, itu kena hati-hati. Jangan sampai suami jadi tak selesa duduk di dalam
rumah bererti mulut kita tidak melontarkan perkara-perkara yang baik. Apatah lagi isteri sebenarnya kena jaga, sebab kita takut kadang-kadang bebelan yang keluar daripada mulut itu menjadi perkara yang menyakiti hati suami. Itu yang paling kita takut. Maka suami kau akan keluar rumah dalam keadaan murka kepada isteri. Na'udzubillah min zalik. Cukup sampai sini dulu. Ya, terima kasih. Saya tertarik tadi tentang macam mana kadang-kadang bebelan orang perempuan ni boleh jadi muzik. Oh, tu tak terdaya tu. Macam mana tu kan boleh jadi lagu didendang-dendang kan. Tu sebab Ustazah sendiri pun, Ustazah sendiri kadang dia tak terdaya dengan bebelan, maka dia berbicara dengan canvas. Tu dia. Dia dah melukis sekarang ni. Jadi kadang bercakap pun dengan colour je. Kalau apa nak pakai ni. Bono kadang dia serak-serak jadi. Dia serak tu abstrak tu dijual. Rumah, laku boy. Yang main hasil seni tu, hasil seni. Kan? Jadi itulah dia. Jadi apa pun janganlah kita mengeras-geraskan suara kita sampai kan. Dia sebenarnya mengorehkan suara tu kadang dia bunyi macam ada seekor binatang tu. Ni untuk nama dia himar. Kan? Lebih macam tu lah bunyi kan. Saya menggayur dia. Kan? Saya tak pernah pun tengok Kaldai tu. Diorang tengok dalam TV tu kan. Jadi apa pun jangan kita sampai tahap annoy. Mana-mana menyebab menjengkelkan. Cakap dengan bahasa yang baik-baik. Jadi nak tahu tu kita beralih pula kepada panelis kita yang kedua yang dinanti-nantikan, iaitu Puan Zai Lifah kita kan. Kalau tadi kita ceritakan tentang soal keganasan fizikal kan, kali ini nak bincang dari sudut pandang hubungan suami isteri. Berdasarkan pengalaman dalam kes-kes syariah kekeluargaan ni kan, macam mana, apakah betul bebel ni boleh bawa kepada bercerai, dan benarkah hanya wanita saja main bebel? Kan bebel macam perempuan ni. Pasal bebel lah perempuan. Banyak lelaki cakap banyak, perempuan saja. Silakan Puan Zai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Samsul Debat, dan kita berbalik kepada isu adakah sebab membebel ni boleh bercerai? Ya, jawapannya ya. Tetapi bukan dia salah satu daripada kalau nak mohon kepada mahkamah itu untuk menjadikan isu membebel ini sebagai salah satu alasan untuk bercerai, memang tak ada. Sebab tidak ada di mana-mana peruntukan yang membolehkan seseorang itu memohon perceraian atas sebab membebel saja, tidak. Ya, antara sebab-sebab yang boleh perceraian ini berlaku sama ada melalui fasah dan sebagainya. Fasah terutamanya kalau misalnya kata suami atau isteri. Fasah ini jangan salah ni. Dalam enakmen keluarga Islam, fasah ini boleh dituntut oleh suami ataupun isteri. Dia tak semestinya isteri yang boleh tuntut fasah ni. Dan antara permohonan-permohonan yang membolehkan fasah ini adalah kono tinggal adik suami. Lepas daripada tu setahun tak dibagi nafkah batin. Tolontang lah bini tu tak diusik-usik kan. Macam tu lepas daripada tu Tolontam menangkup tu kan. Macam tu lah. Kan. Tak dibagi nafkah. Lepas tu tak dibagi nafkah dan sebagainya. Dan yang boleh masuk dalam membebel ini sebenarnya sedikit saja. Dia macam peroncah lah. Peroncah dalam permohonan tu. Dia peroncah, dia nak penyodap dia untuk permohonan perceraian itu. Tetapi sebenarnya permohonan perceraian ini banyak dia punya alasan-alasan dia. Dan juga membebel dan juga kalau kita katakan bahawa membebel ini boleh juga menjadi salah satu sebagaimana yang saya cakap tadi antara sebab perceraian, tetapi dia juga boleh dikategorikan dalam penderaan emosi. Tu deh. Kalau misal kata selalu bona membebel ni, laki jadi miong. Jadi tak botol. Dia pergi hospital. Bawa dia disebabkan akibat daripada penderaan emosi. Boleh si suami itu menggunakan alasan tersebut atas sebab penderaan
emosi. Disebabkan bebelan isteri tu menyong kat telinga lelaki sampai dah tak boleh nak tak botol lelaki dah kan. Barulah boleh dikatakan sebagai boleh dimohon sebagai perceraian. Nak dikatakan sebagai perempuan yang membebel ini adalah tidak adil. Kadang-kadang lelaki pun tidak kurang hebat membebel ya Ustazah kan. Bila masa tu kalau kita nak tengok lelaki ni membebel bila dia bawa kereta. Kono potong naik kereta orang lain. Mulalah dah panik hati, dalam masa yang sama dia membebel. Kok kita bagi nasihat, bang janganlah lelaju bona bang. Mesnya kau hendak bona buat kereta dan berhenti dengan sebelah topi ni kau bawa sendiri. Macam tu dia kan. Kita pun sonyap jelah. Apa yang boleh buat tidur jelah kan. Lantak kau lah nak buat macam mana kan. Macam tu dah ya. Kadang-kadang dalam keluarga ini kalau kita lihat kepada macam antara yang saya pernah lalui lah kan, kalau kita jumpa dengan klien-klien ni, antara sebab-sebab membebel isteri ni, kadang-kadang isteri ni dia nak meluahkan perasaan kan Ustazah kan. Dia lebih-lebih nak meluahkan perasaan, kadang-kadang terbeban sebenarnya, kok tak terkeluar tu rasa macam ya Allah hai. Macam ada batu kat dadanya Ustazah kan. Kok dah luah tu jadi satu kepuasan bagi dia ya. Jadi kalau sebab itu kita katakan bahawa kadang-kadang kalau lelaki dia nak jadi positive thinking, dia kena kata, itu lagu. Kadang-kadang kok suami saya pun kalau si membebel dia kata, dia cakap dengan anak-anak, radio mana tu? Radio 3 Seremban kau berbunyi teh. Jadi benda-benda tu kalau kita buat secara positif, insya-Allah benda-benda tu dia tak jadi masalah dah. Tetapi kalau dipikir betul-betul dianggap sebagai satu benda yang negatif, maka akan jadi negatif dan akhirnya akan berlakunya perceraian. Itu saja. Setakat ini saya serahkan kepada Ustaz Samsul. Pertama, memang dahsyatlah jawapan Puan Zai malam ni. Dia jawab, betul tak Ustazah? Dia cari penyokong tu. Ustaz Ilyas standby. Ustaz Ilyas standby ya. Dia dah cari penyokong. Yang keduanya, kita semua kena belajar dengan suami Puan Zailifah. Asal dia bisingnya pap, dia macam mana cara dia mengelak tajuk tu. Itu kena belajar dengan suami Puan Zailifah. Walhal suami itu, tak silap saya lah. Sebab saya kena mana dengan husband dia ni. Pengarah undang-undang. Tu dah. Bukan kaleng-kaleng, dia pun mengelak dah. Tak ada diadap dah. Itulah dia makna kita kena belajar dengan suami Puan Zailifah. Asal marah dia bawa tajuk ni. Dia tanya garam mana dia tak. Dia tanya, apa sal cuaca cerah benar gitu. Macam tu kan. Tu hebat suami dia kan. Alhamdulillah. Tu antara trik yang Ustaz Ilyas dan saya akan catat dalam nota pada malam ini untuk langkah-langkah selanjutnya. Baiklah, kita beralih pada panel kita yang ketiga, iaitu Puan Rozita Cik Wan kita. Yang memang kami saya berdoa ni nak ngasuh ni, harapnya jangan Puan Rozita kena cakap kuat sikit kot. Sebab tadi ada yang kita punya netizen follower komen, Allah tak puasnya nak dengar suara Cik Ta, dia kata macam sayup je dia kata. Kan? Berdasarkan satu kajian yang dibuat oleh sekumpulan penganalisis di University of Essex, England, anak yang menjadi mangsa bebelan ibunya jauh lebih berjaya berbanding orang lain. Itu dia. Kan? Ini kerana kajian dilakukan sejak tahun 2004 sampai ke tahun 2015 mengikuti kehidupan 15,500 gadis remaja berumur 13 dan 14 tahun. Mereka mendapati ibu yang suka mendesak selalu meletakkan tahap tinggi kepada anak mereka dan lebih ramai anak tersebut berjaya melanjutkan pengajian di kolej dan juga pengajian tinggi. Dan juga bila bekerja, memiliki gaji yang besar. Bagaimanapun, itu kesan positif kepada anak-anak. Tapi pada suami pula macam mana? Sebab ada setengah lelaki ni, dia gemar lepak kat luar dengan kawan-kawan, mengebilkan hati dia. Jadi, kadang-kadang perempuan bising. Jadi, sejauh mana bebelan wanita ni kan boleh membawa kesan dalam kehidupan suami isteri pula. Kalau pada anak tadi boleh dikatakan dapat menggerakkan anak menjadi lebih berjaya lagi. Kan macam mak ayah kita dulu kan bising sampailah ramai yang berjaya, termasuklah panelis-panelis kita malam. Jadi apa pandangan Cik Ta kalau dengan suami pula kalau bebel? Boleh jadi lagi baik tak? Silakan. Okey. Assalamualaikum Ustaz semua. Saya memang bukan jenis bini yang suka beletik. Kalau orang Kedah kata beletik lah kan. Kalau orang KL mungkin kata beletik.
Sebab kalau ada benda yang tak suka tu, I akan macam cakap dengan Zain, okay, I tak suka lah you ni, cuba duduk elok-elok, okay, duduk opor kaki ni, duduk meja semua, macam tu. I cakap sekali je lah kan. Ataupun kalau macam ada anak-anak di rumah ke, macam kita tak nak lah dengar macam anak tu macam anak dengar macam mak duduk betiak dekat bapa, I WhatsApp je dekat Zain. So macam kita kalau bercakap banyak-banyak pun lagi benda-benda yang tak elok lagi keluar kan, mereka pun tak suka nak dengar. So cakap bila perlu je lah kot. So Ustaz dengar tak? Dengar. Dengar. Teruskan. So tapi mungkin macam tadi kalau cakap kan, kebanyakan lelaki dia memang tak suka dengar perempuan beletik. Dia dengar lagu tak apa, dia dengar bini beletik dia naik hantu kan. Okay. Dah kau dulu dah. Okey. Teruskan. Dah ke? Dah. Oh dah sudah. Oh ya Allah Akbar. Tiba-tiba dah sudah. Banyak tadi. Ini luar jangkaan ini unsangkable. Jadi maknanya kita dapat kesimpulan yang cipta yang kita kenali dekat dalam drama tu ada watak-watak yang dia cakap banyak tu sebab kehendak skrip. Dekat luar dia tak macam tu. Memang saya dah pernah jumpa dekat luar, dia memang bukan jenis cakap-cakap sangat lah. Masa dekat set penggambaran, tak beritahu awak pun join berlakon juga ni. Tak adalah. Tapi memang cerita dia jenis tak cakap banyak sangat sebenarnya. Dia cakap straight to the point je. Yang ni macam mana? Okey. Ada macam tu je. Tapi maknanya ni satu contoh lah. Kita nak jumpa yang Puan Zalifah sebut tadi. Tak adil kalau cakap perempuan je bebel lah. Tu ayat Puan Zalifah lah tu kan. Sebab dia memang jaga kes tu kan. Jadi makna kata orang lelaki pun ada bebel. Jadi terima kasih kepada Cik Ta. Kita beralih pula pada tu dia. Hero idaman Malaya kita, iaitu Ustaz Ilyas Ismail. Jadi Ustaz, kalau kita tengok kan, ada pandangan pakar menyatakan perempuan membebel ni sebab kurangnya belayan dan kasih sayang. Dikatakan kalau sentuhan, belayan, pelukan boleh kurangkan tekanan dan kekosongan jiwa pada isteri itu. Dan ada pakar berpendapat sokongan diberikan kepada pasangan melalui sentuhan bukan boleh kurangkan tekanan, malahan yang memeluk pun dapat manfaat sama. Selain daripada beranak lepas bulan yang ke-9 dah. Ni makna kata manfaat mana dia pun rasa tenang bila peluk kan. Dalam satu kajian di Amerika Syarikat, ada 400 orang dewasa, penyelidik mendapati memeluk dapat mengurangkan peluang seseorang untuk jatuh sakit. Ini dia punya kajian lah. Kan? Selain itu, satu bahan kimia dalam badan kita dikenali sebagai oksitoksin. Turut dikenali sebagai hormon pelukan oleh saintis kerana parasnya meningkat apabila kita memeluk, menyentuh atau duduk dekat dengan orang lain. Jadi sejauh manakah kebenaran kenyataan ini? Maknanya kita dengan pelukan tu dapat mengurangkan. Adakah betul dengan macam ni pada pandangan Ustaz lah, kita dapat settlekan masalah bebelan pasangan kita. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpotong songkok pula. Okey. Terima kasih kepada sahabat saya SSD, USD lagi mahal. Ustazah Asni, Puan Zai, Cik Ta, dan semua para penonton, viewer, follower, sharer dan pelayar-pelayar yang didoakan kebaikan semuanya. Sebenarnya Tuan Syamsul dan semua kawan-kawan, isu membebel ini adalah isu yang sebenarnya wujud sejak daripada zaman Rasulullah SAW lagi. Ataupun dulu lagi pun dah ada. Pernah satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab datang bertemu dengan Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, dulu-dulu isteri kita ni yang dulunya duduk di Mekah, semua dengar cakap kita. Semua taat yang kita kata dia. Kata B, dia ikut itu lah. Tapi sejak kita berhijrah ke Madinah, isteri-isteri kita berkawan dengan orang Ansar, orang Madinah ini,
dia ajak rajin berkawan, dia join lah, dia join perkep, join persatuan orang perempuan semua. Dia pandai melawan dah lah ni. Kita cakap sepatah dia balas 2, 3, 4 patah. Ya Rasulullah, ni apa cer ya Rasul? Ni rupanya Sayyidina Umar yang kata Nabi, kalau lepas aku ada Nabi, Umar lah orangnya. Yang juga kata Nabi, kalau Umar nak lalu satu jalan, setan semua takkan lalu jalan tu, pun mengalami isu yang sama, iaitu apabila isterinya mula bercakap lebih pada dia. Maka Nabi SAW kata riwayat tersebut, Nabi hanya tersenyum sajalah. Maknanya Nabi ya layan je lah bini kau tu, dan memang begitu. Itulah orang perempuan. Jadi tapi ini bukan kata kita nak menarik perhatian mana-mana, tapi nak ceritanya realitinya. Tapi Tuan Syamsul dan semua kawan-kawan, kalau dikatakan membebel ini merupakan salah satu daripada keperluan bagi seorang wanita, ya, kita setuju. Sebab orang perempuan ini berbanding dengan orang lelaki, mulutnya di mulut. Orang perempuan, hatinya di mulut. Itu memang kita sendiri akui lah tuan-tuan. Kita dah hidup lama dengan orang perempuan ni. Mak kita, adik kita, kakak kita, isteri kita. Orang perempuan, kalau hati dia nak tahu apa dalam hati dia, tengok di mulutnya itu. Tengok kalau pergi kenduri. Kadang-kadang ni selain daripada ustazah, selain daripada cikta dan selain daripada Puan Zai lah. Kalau dia pergi kenduri kan, dia tengok pengantin tu dia laki handsome bini, ya Allah. Tengok, dia sebut. Tapi kita orang lelaki-lelaki Tuan Syamsul, kita tengok, kita diam saja. Walaupun dalam hati komen, kita relax, diam. Orang perempuan tak ada. Kalau dia tak komen tang kenduri tu, dia masuk kereta, dia tak duduk diam. Bang. Tengok. Sebab itu orang perempuan bila dia masuk kenduri dia tengok dengan pandangan kamera tu. Dia observe dulu sebab dia nak kumpul data, dia masuk dalam kereta, bang. Dia start abang tu, pom. Kemah tak matching dengan baju pengantin, daging liat macam selipar, habis dia pom. Jadi itulah yang dalam hati dia keluar terpacur kata tadi tu di mulut. Orang lelaki kita, mulut dia di mulut. Sebab itu orang lelaki ni akibat kerana dia banyak memendam sangat, tu yang banyak sakit jantung. Dan kita kalau lihat dari segi kajian pun, purata rakyat Malaysia punya umur dipanggil total life expectancy Malaysia ni, maksudnya orang Malaysia punya purata umur 75.3 tahun. Tapi minta maaf lah, orang perempuan dia punya umur dia 77.6 tahun dan laki-laki 73.2 tahun. Maknanya ramailah golongan ibu tunggal tu. Laki-laki pasal apa? Kuat memendam sangat, meninggal dulu. Taklah sakit jantung. Nak jumpa kaunseling, tak ada dah. Jadi saya ingat begini, bagaimana untuk mewujudkan meraihkan orang perempuan yang kadang-kadang bebelan tu diperlukan, kata ustazah tadi macam nyanyian. Ustazah memang dia orang seni. Dia bubuh kompang sikit memang sejuk lah yang mendengar tu. Tapi kalau hak tak erti menyanyi macam mana ni? Jadinya Tuan Syamsul dan kawan-kawan semua, saya kira begini, ada satu orang pakar psikologi menyebutkan meraihkan pasangan, membahagiakan pasangan melalui 4 jalan, 4 cara. Pertama sekali, kata dia, iaitu menerusi surprise, buat kejutan. Kejutan tak semestinya benda mahal-mahal kos. Tak payah pergi KLCC makan atas Menara Kuala Lumpur 360 bagai semua makan atas langit terbang. Tak payah. Memadailah menyorok dalam almari, dia balik buat kejut. Pastikan dia tak ada sakit jantung lah. Pertama surprise. Buat kejutan. Kedua, Allah SWT. Yang keduanya ialah kita meraihkan dia dengan servis, khidmat. Apalah isteri kita, dia suka apa, dia suka kita tolong dia. Servis, khidmat. Picit belakang dia sebagainya. 2. Yang ketiganya dipanggil small talk. Cakap sembang-sembang sikit, tanya macam mana tempat kerja semua. Memang kita tahu orang perempuan kalau kita tanya macam mana tempat kerja, dia akan cerita daripada dia punch card sampai dia keluar balik. Dia akan cerita semua. Dengar sajalah. Dan yang keempatnya ialah ini penting. Namanya sentuhan. Sentuhan. Sebab itu Tuan Syamsul, Nabi Muhammad SAW, anak perempuan Nabi yang salah seorangnya namanya Sayyidatina Fatimah, Nabi kalau salam dengan Siti Fatimah, Nabi cium tangan Siti Fatimah. Nabi cium tangan Siti Fatimah. Dalam bangsa orang Arab, kalau bapa cium tangan anak, jatuh standard tau. Mana boleh bapa cium tangan anak? Tapi Nabi nak mengajarkan sentuhan, kasih sayang, bermula daripada sentuhan. Wallahu a'lam.
terbaiklah. Ingat tu. Pertama, kita buat kejutan. Macam Cik Ta tadi, dia buat kejutan. Tiba-tiba dah habis. Tu kejutan tu. Kan? Kan? Kejutan kat suami. Bagi hadiah. Suami kejutan isteri. Bagi bunga. Macam tu. Kan? Tapi kadang-kadang, dia buat kejutan, dia tak kaji dulu. Isteri, benda dia bagi tu, isteri tak suka. Memang fail jugalah. Yang keduanya, tadi khidmat tu memang terbaik. Maknanya kita nak perbaiki hubungan ni. Bagi khidmat. Orang lelaki masuk dalam bilik, orang perempuan balalah masuk dalam bilik. Berlari. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Macam tu kan? Tu nampak dia. First class service. Ataupun bila isteri nak basuh pinggan dan suami datang. Tak apa-apa. Yang ni biar abang basuh. Dah pergi concentrate untuk nak masak apa. Oh, terbaik macam tu. Kan? Small talk betul. Dia tak ada. Dalam bagi orang perempuan dia tak ada istilah small talk, tak ada. Dia memang semua dia punya small tu big talk mana kan. Kalau big tak tahu lah macam mana kan. Tapi itulah sentuhan. Tu dia. Tapi musim-musim PKP ni kan ramai juga lain bising. Ada ni kan rapat-rapat nasi usik pula. Anak dah 5 dah. Tak faham lagi. Macam tu dia takut beranak lagi. Itu antaranya. Saya tengok tadi Ustazah tadi pun didatangi oleh tak tahu anak ke cucu tadi tu. Ustazah. Cucu. Oh, cucu. Allah bertuah lah orang ada cucu. Allah Akbar. Jadi itu dia. Jadi jangan risau. Kita ni santai. Anak datang. Tiba-tiba anak duduk kat riba, kita okey. Nampak cucu okey. Kalau suami duduk kat riba, Puan Zai kan okey. Tak ada hal. Tiba dia pun datang. Nak cerita kan mana dah tahu kan. Aduh, mampu dia kena lalu dengan bos esok ni. Okey, baiklah. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita dah selesai pusingan yang pertama. Jadi jangan ke mana-mana, kita rehat sekejap je. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini seperti biasa tuan-tuan dan puan, saya nak mempromosikan produk yang tengah viral sekarang ni. Apakah dia? Inilah dia, susu kambing Al-Amr. Susu kambing Al-Amr ni tuan-tuan dan puan adalah kombinasi susu kambing, kurma dan madu. Alhamdulillah. Tidak ada campuran gula yang berlebih-lebihan, strawberry ke coklat, tak ada. Ini solid barangan sunnah tuan-tuan dan puan. Susu kambing, kurma, madu. Apa kelebihannya? Pertama, dia tidak ada bau. Sebab dia bukan pakai kambing di Malaysia tuan-tuan. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Kemudian dia baik untuk orang gastrik. Orang yang gastrik minum pagi, insya-Allah okey. Begitu juga kalau ada siapa yang ada penyakit GERD, iaitu angin lambung, iaitu tersedak tuan-tuan, tengah tidur malam tersedak sampai berair mata, sakit perut, angin tak boleh tidur, maka ini adalah jawapannya. Begitu juga untuk mereka yang ada penyakit tulang, osteoporosis, pada yang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas. Ini juga memberi kesan yang agak cepat. Tak adalah tunggu sampai lama sangat, berbulan-bulan tak baik-baik. InsyaAllah, yakin tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Begitu juga tuan-tuan dan puan sekalian, dia baik untuk enzima, gatal-gatal kan. Gatal-gatal, siapa yang alergik dan sebagainya, boleh cuba minum insya-Allah. Ramai dah testimoni-testimoni yang kita cuba, memang mereka memberikan feedback yang memberangsangkan. Begitu juga tuan-tuan dan puan sekalian, dia baik untuk ibu-ibu mengandung. Siapa yang mengandung, minum. Sebab apa? Orang daripada ibu-ibu mengandung, pertama untuk kekuatan diri dia dan juga baby di dalam kandungannya. Sebab hari ni kita lihat, kelahiran hari ni 90% tuan-tuan, 90% baby yang lahir mesti akan kena demam kuning. Jadi minum daripada awal. Nanti bila dah kuning baru nak cari susu kambing. Muntah pula tu sebab bukan susu kambing Al-Am. Macam mana pun cari susu kambing Al-Am tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan banyak responden testimoni yang kita cuba tuan-tuan dan puan sekalian. Bila minum susu ni daripada lesu dia jadi kuat tuan-tuan, insya-Allah. Siapa yang biasanya kalau ada satu orang sahabat saya, dia minum pagi, kan, dia minum waktu pagi, kemudian bila pada waktu malam, bila dia balik rumah biasanya penat nak tidur dah, tak balik daripada kerja sampai ke rumah, walaupun perjalanan jauh, dia masih lagi berupaya untuk buat kerja-kerja rumah dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dapatkan segera. Banyak lagi kelebihan-kelebihan yang tak dapat saya nak seraikan kat sini, nak sebutkan kat sini, tapi inilah yang terbaik dan boleh diambil, boleh diminum oleh semua peringkat golongan usia. Kanak-kanak yang berusia 1 tahun ke atas dah boleh minum, kan? Keadaan kita ni semua kena minum sebab selain pada kesihatan, ini adalah merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susu kambing, kurma dan madu. Apa lagi? Dapatkan segera di pasaran dengan harga
RM45 sahaja, tuan-tuan dan puan sekalian. Pastikan anda dapatkan segera. Sungguh baik, sungguh lazat dan sangat berkhasiat. Banyak kelebihan-kelebihan, rugi kalau anda tak rasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kembali semula di dalam forum Taman Syurga Maya kita untuk masuk pusingan yang kedua. Baiklah, kita kembali pada Ustazah Hasni Abu Mansur kita. Ustazah, antara punca utama pergaduhan dalam rumah tangga selalunya disebabkan oleh isteri yang banyak mulut terhadap suami, membuatkan situasi sentiasa tegang. Ini situasi yang berlaku, malahan berlaku di seluruh dunia saya sebut tadi. Termasuk, ini bukan kata kita nak tuduh orang perempuan, tak. Jadi mana ada satu kisah yang digambarkan bagaimana Tejwal Singh dari Pekan Moradabad, Uttar Pradesh, India nekat memanjat puncak menara pencawang telekomunikasi selepas tidak tahan mendengar bebelan si isteri. Jadi lelaki tersebut sanggup ambil risiko kerana tak mampu lagi bertahan dengan isterinya yang sering membebel, membuatkan mereka sering bergaduh. Jadi cerita tadi, banyak pergaduhan rumah tangga disebabkan oleh isteri yang banyak mulut. Boleh Ustazah komen sikit, Ustazah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam kita bincangkan tadi, memang kalau terkata kalau perempuan tu tak membebel, bukan perempuan. Tapi kita tak boleh nak letakkan trademark itu sebagai trademark untuk kita dan kita bahagia dan kita chop. Ada memang perempuan macam tu, tapi sebenarnya kita ada akal. Maksudnya sebab itu ilmu sangat penting. Sebab dengan ilmu, akal kita boleh mengawal emosi. Sebab kalau tanpa ilmu, emosi kita tak boleh nak, akal tak boleh nak kawal emosi, emosi yang kawal diri kita. Itu yang bahaya itu. Kan? Jadi atas sebab itu, orang perempuan ni sebenarnya kena belajar untuk dapat satu ilmu meletak rasa dan jiwa. Dia kena pandai letak diri itu macam mana, kan? Sebab kalau lah, cuba fikir, kalau kita membebel pun sampai tak hajat kita tu, selesai tak masalah. Membebel pun tak selesai masalah dah, kan? Bebel lagi sakit hati. Sebab apa? Orang membebel ni inginkan orang tu ikut apa kehendak hati dia. Itu sebab jadi membebel tu, cakap sampai tak puas hati, itu masalah tu, kan? Tapi sebenarnya kita janganlah jadi perempuan yang terlalu mengikut rasa. Kita kena jadi perempuan yang pandai kontrol hati dan juga perasaan, insya-Allah. Sebab itu orang perempuan ni kena banyak zikir, kena banyak baca Quran. Katalah dia boleh lah cakap macam tu, senang banyak masa nak ngaji, kau tak ada kau nak buat kita ni dengan anak lagi, dengan tua lagi. Tapi ibu kena faham, kadang-kadang kita tak perasan semua yang kita buat kat rumah tu adalah ibadah. Semua yang kita buat kat rumah tu ibadah. Walaupun ponik macam mana, tengok Sayyidatina Fatimah dulu, kan? Dia ponik macam mana pun, akhirnya dia minta nasihat pada Rasul SAW. Ingatkan Nabi nak bagikan pembantu, tapi tak. Apa yang terjadi? Nabi bagi dia amalan zikir untuk kuatkan diri. Zikir untuk kuatkan diri, iaitu tasbih tu yang dapat tasbih Fatimah tu. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi rupa-rupanya orang perempuan ni kena kono kuat minda. Bila kuat minda baru kuat hati. Bila minda kita tak kuat, itu jadi masalah tu. Masalahnya hati kita sakit dan hati orang depan kita pun sakit. Jadi masalah pun tak selesai. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sama-samalah pandai jaga diri, pandai jaga hati, pandai jaga mulut. Sebab kerana mulut badan binasa. Itu sebab itu orang tua dulu cakap macam tu. Kerana mulut badan binasa. Jadi insya-Allah kena jaga mulut lah. Tapi saya setuju lah tadi, orang perempuan hati tu kayak mulut. Jadi kalau boleh biar hati kita tu kayak mulut, biar mulut yang keluar tu, isi-isi yang keluar tu yang elok lah, saudara dengar. Jadi sebenarnya orang perempuan ni kalau nak cakap baik-baik, nak nasihatkan suami, bukan kira nasihat, berbincang. Kan, nak bincang dengan suami ni, cakaplah dengan nada suara yang perlahan, dengan jarak yang dekat. Nada suara yang perlahan, dengan jarak yang dekat, kat situ kita boleh kontrol emosi. Jadi yang kita nak cakap tu, kita dah tahu apa fakta kita nak cakap. Ni fakta-fakta ni sorah lah kat peguam tu.
Kek lawyer tu. Jadi insyaAllah. Dia dah pas. Sebab, dia dah pas dah kira. Ni nak pas apa nama tu? Pas apa nama tu, Ustaz? Orang lari tu pas apa? Pas baton. Pas baton nak nyambut dia tak dapat lah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita jadi lawan perempuan yang kawal emosi. Tapi bukanlah bermaksud diam itu perempuan ni bangang. Tak. Bukan bermaksud kita diam tu jadi bangang. Payah tapi warna maksudnya payah warna. Jadi maksudnya diam wanita itu adalah diam yang penuh dengan firasat. Sebab Sayyidatina Khadijah ilmu firasatnya sangat tinggi. Jadi nak dapat firasat macam mana? Melalui hikmah dan juga sabar. Wallahu a'lam. Oh, terbaik. Jadi mana kata kena rawat hati. Baik lelaki, baik perempuan, baik suami, baik isteri. Rawat hati dengan zikir. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan dari akhirat, ingat Allah banyak-banyak. Oh, terbaik. Betul. Kan? Tengok. Dia menjawab nyambil-nyambil, dia gosok-gosok cucu tu. Steady. Kan? Itulah yang terbaik. Kan? Jadi apapun kita nampak sekarang ni, hari ni kita tak boleh salahkan wanita saja. Memang orang perempuan ni mulut ekek hati ekek mulut tu tadi. Jadi orang perempuan dah kena berhenti dah cakap. Aku ni mulut dia jahat, hati baik, tak ada mana dah. Kalau hati baik, mulut pun kena baik, kan? Ya, betul. Betul lah kata lepas ni slow je. Macam tu. Kan ada satu kisah tu. Ada satu kisah ni tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran ni hadis cerita ni bawa dekat orang ke orang ni. Ada seorang lelaki tu dia dah tahan dengan bini. Bebel kau jadi dah geram ditolak bini itu dalam satu telaga berpuaka kek gantau. Dia tolak aja tu telaga berpuaka tu. Jangan cari telaga tekek mana. Lepas tu kau duduk dalam tu, dia dah ikat tangan bini ikat kaki bini dia tolak kau duduk dalam tu biar kau elok kata. Kau duduk dengan puaka tu. Lepas 3 hari laki datang tengok puaka tu keluar. Kau ambil lah bini kau. Dia tak tahan tu. Mak nunjuk kan. Puaka pun tak boleh settle mulut perempuan ni. Nak cakap apa. Tapi tu cerita lah. Cerita orang mak bawah. Kan? Tapi sebenarnya hakikat dia. Memang saya setuju tadi. Macam mana Puan Zarifah sebut tadi. Ada juga kes yang mana suami tu yang membebel banyak. Dan kata tahu tak ni. Tak ada satu cerita lagi. Sementara kita tunggu Cik Ta datang dalam radar balik. Dan seorang lelaki tu. Dia buat kereta. Kan, dah berhenti ke R&R dengan bini berhenti ke R&R. Kan, duduk dia pun minum. Lepas tu nak sambung perjalanan. Dia nak pergi, sampailah nak pergi ke Lumpur ni. Dan R&R Seremban keluar sampai sebelum nilai bini, ya Allah bang, kenapa? Bang, cermin mata saya tertinggal lah ke tempat kita minum tadi. Itulah dia. Menyusahkan orang. Masuk nilai, pusing balik nak pergi Seremban. Osah lah kau, nyusahan dan. Kau tahu tak ni, minyak berapa ringgit dia? Dah lah lambek. Kau ni punco belah tuntang. Sampai ke Seremban, pusing, masuk keluar balik nak pergi R&R Seremban. Keluar lah, tiba-tiba laki senyap. Jadi bini pula cakap, dah ponik lah orang tua ni kan. Tentu. Dah ponik sampai ke R&R Seremban tu, turun dia. Nak pergi mana tu? Nak pergi ambil cermin mata tadilah. Bini cakap, tolong ambil yang cermin mata abang ni tertinggal agak lah tadi. Cermin mata lelaki pun tertinggal. Hampir betul. Tapi nak tunjuk lelaki pun membebel. Kan? Jadi bukan perempuan aja. Baiklah, kita beralih kepada Cik Ta kita. Kan? Cik Ta pula. Pada Puan Zarifah tu. Puan Zarifah. Capek pun. Pergi ke Cik Ta kan? Pergi ke Puan Zarifah. Puan Zarifah, ni ada orang cakap kan bila kalau hidup suami isteri sekarang ni dah tak selamat lagi dah. Sebab dia kata-kata ni. Isteri sekarang ni dah pandai bully suami. Maksud bully suami tu, ni tak betul, tu tak betul, ni tak betul. Suami ni pun hara dah macam ni, kau ajak macam ni. Kan? Ada tu bergaduh, satu kes tu bergaduh. Punca tak tahan dengan suami sebab suami tak picit dia. Ingat kan tak picit badan dia kata tak picit betul-betul. Tak picit badan kau, tongkuk kau. Rupa tak picit betul-betul ubek gigi tu. Dia patut picit ke bawah, ke tengah picit geram betul dia kata. Jadi bayangkan sebab dia itu ya.
Macam-macam. Itu belum cerita oleh penutup beg gigi tu jatuh. Termasuk dalam lubang salur air tu pula. Ada bangih lagi. Cari baca habis tak tu sampai ke ujung. Jadi menyebabkan datangnya kata-kata keluar ni itu ini dan sebagainya. Jadi menurut Puan Zalifah, sebenarnya faktor perceraian ni betul kebebelan ataupun ada sebenarnya di sebalik bebelan tu yang membawa pada bebelan tu sehingga bercerai. Tu nak tanya Puan Zalifah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebagaimana yang saya cakap tadi bahawa perceraian yang berlaku ini bukan sebabkan kita boleh minta title je bebel je, tak boleh ya. Antara faktor-faktor yang membawa kepada perceraian ini pertama sekali adalah yang selalu famous kat mahkamah, alasan-alasan yang dibagi ialah pertama tak kesepahaman. Tak sepahaman ni itulah dah termasuklah bebel tadi. Tak faham kerja suami, tak faham kerja isteri kan. Kalau isteri tu tak bekerja, suami bekerja, balik rumah bersepah-sepah kan. Dah laki pun stres, bini pun stres. Tadi laki pergi kerja tak apa dia kata. Dah hilang dah dengan kawan-kawan. Tapi isteri ni dia stres dari bangun pagi colik mata sampailah nak tidur. Dia tak berhenti macam mesin. Tak berhenti-berhenti bekerja kan. Jadi benda-benda situ juga menjadi antara faktor-faktor di mana bila pasangan ini tidak faham antara satu dengan yang lain, maka akan berlakulah perceraian tersebut. Apabila berlakunya tidak persefahaman antara suami dan isteri tersebut ya. Tak faham kerja laki macam ni, bini pun kerja tapi dia pun tak faham juga. Jadi benda itu juga antara faktor-faktor yang membawa kepada perceraian. Yang kedua adalah faktor yang kedua yang paling famous adalah tak bertanggungjawab. Tak bagi nafkah, tinggal isteri terkontang-kantingnya, tak ada nafkah dan sebagainya. Itu juga antara faktor-faktor yang menyumbang kepada perceraian. Sebab itu suami-suami, isteri-isteri dia kena alert tanggungjawab ya. Apa tugas suami, apa tugas isteri. Pertama sekali tanggungjawab suami memberi nafkah kepada isteri, jangan diculeh-culeh kan. Ada duit bagi, tak ada duit hantar kau lah, pandai kau lah, kok boleh. Selalu saya bagi ni, kadang-kadang kita duduk di bahagian sokongan keluarga. Dulu saya pernah duduk di bahagian sokongan keluarga. Apabila si suami ni datang, kita minta untuk penguatkuasaan perintah kepada si suami. Dia kata, saya tak ada duit, kok nak ambil RM50 ni, ambil lah teh. Macam tu dia senang dia ya. Saya kata gaji berapa? Gaji adalah RM1,000 lebih. Tapi saya mampu RM50 ya. Saya cakap dengan dia, macam ni lah tuan. Kalau tuan boleh hidup dengan RM50 dengan anak 6 orang, bak sini duit yang RM1,000 lebih tu bagi kat saya bagi kat bini, yang RM50 tu tuan ambil lah. Cuba hidup dalam tempoh sebulan, boleh ke tidak? Macam tu. Terbaik. Itu saya. Sebab terbaik hujah tu, terbaik. Kadang-kadang dia kata, niat saya ni susah. Saya kata, tuan, orang asing ni berlumba-lumba datang ke negara kita. Macam-macam kerja boleh dapat. Asing ni kain apa ya, udang ya, kat sungai tu saja. Tak banyak ada saya punya ni nafkah. Saya kata, macam mana pula nak kata Malaysia ni susah nak kerja kan. Pergi berlumba-lumba orang asing tu datang Tapi kenapa pula kita ni orang bumi kita sendiri tak ada kerja dan sebagainya. Itu semua menjadi alasan-alasan yang sebenarnya dia nak culeh, dia tak nak bayar nafkah sebenarnya. Sebab itu kena faham. Yang kedua, tanggungjawab ini adalah menyara anak dan isteri, melindungi maruah keluarga. Tugas suami membimbing keluarga untuk ke jalan yang dan diredai Allah dan Subhanahu taala. Dan juga tanggungjawab isteri juga kena tahu, kena jaga kehormatan diri. Bila suami tu pergi outstation, jangan pula pi melalak kan. Pi melalak sana sini dari pintu ke pintu, tu deh kan, tak menjaga kehormatan diri sendiri. Yang kedua, patuh kepada suruhan suami, taat kepada suami. Selagi mana suami tu tak suruh buat maksiat, selagi itulah kita kena patuh dan taat kepada suami. Yang seterusnya, tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami dan berhiaslah untuk suami tu.
Jangan mula-mula belum kahwin handa lawai kan, comel belakang kan. Daripada ujung tudung sampai ujung kaki bau minyak wangi kan. Tapi bila dah kahwin, berlepas lopu, pakailah yang si kelawar tu kan. Sana sini bau hamil dah kan. Tapi itu tak dijaga parah kan. Laki macam mana? Ni lalu ni bau yang lompu ke orang ni yang lalu tak laki. Laki kan dia pendam. Macam tu. Tapi itu antara penyebab perceraian berlaku di rumah dalam rumah tangga. Yang seterusnya iaitu perkahwinan muda. Kadang-kadang dia tak nak nyompek, Ustazah. Dia tak nak nyompek, umur baru 16 tahun, 18 tahun. Tapi nak kahwin, kita bagi juga kan. Kadang-kadang bila pasangan ini tidak faham tentang tanggungjawab dan tidak bersedia dari segi ekonomi juga, antara faktor penyumbang kepada perceraian tersebut. Yang seterusnya campur tangan mertua ataupun ipar dua ini juga penyumbang kepada perceraian, ya. Sebab itu nenek saya posan Ustazah, Ustaz. Dia khabar dia banyak rumah, jangan ramai serumah. Macam tu. Bila saya mula kahwin main dia cakap macam tu. Zai, kau besok kahwin, kau jangan jangan duduk, jangan ramai serumah, biar banyak rumah. Dia cakap macam tu. Jadi benda-benda itu sebenarnya antara benda yang betul yang dikata, yang diposan di orang tua-tua dekat kita, ya. Dan seterusnya ketagihan dadah. Bila tagih dadah ini, tanggungjawab memang out lah kan. Dia leko dengan benda-benda yang tak berfaedah tu. Jadi itu juga antara penyumbang kepada perceraian tersebut. Dan seterusnya curang dengan pasangan. Ini zaman sekarang memang ini popular lah, Ustazah dengan Ustaz. Benda-benda ini antara penyumbang besar, ya. Bila ada Facebook, bila ada Instagram bagai-bagai lah, kita pun tak tahu nak menyebut kan. Ini juga antara penyumbang kepada perceraian tersebut. Bila mana macam apa tu? Bila ada reunion, jumpa balik kekasih lama. Dulu tak terpaut, sekarang dah terpaut. Payah gitu kan. Itu juga antara penyumbang kepada perceraian, ya. Dan seterusnya enggan dimadukan. Tak nak dimadukan. Kes-kes sebegini Ustazah dan Ustaz, dia sebenarnya banyak dia di mahkamah syariah ini. Terutamanya nikah tanpa kebenaran. Ya. Nikah tanpa kebenaran ni macam mana? Iaitu nikah luar negara tanpa kebenaran. Nikah dekat Thailand, nikah dekat Indonesia. Kadang-kadang ada juga nikah ke India. Pening kepala. Saya dulu duduk bahagian penakwaan, Ustaz. Ya Ustazah, kita nak baca sijil nikah tu bolit-bolit. Ni mana tarikh nikah ni? Sebaiklah ada bahasa Inggeris kat situ, barulah kita faham. Oh ni date barulah kita tahu bahawa betapa kamikaze orang nak kahwin. Dia tak heran. Kadang kalau di mahkamah ini saya selalu memang berhujah. Saya kata kalau misal kata perkahwinan ini bukan sesuatu yang boleh dibuat main-main, saya kata. Sebab dia melibatkan hubungan suami isteri, melibatkan nasab anak, lepas tu dia melibatkan kepada harta dalam perkahwinan tu. Sebab kita boleh ada hak untuk tuntut harta pencarian. Lepas tu hak untuk mewarisi. Kan banyak benda-benda yang mengakibatkan perkara-perkara sebegini bila masyarakat kita tak ambil borek pasal perkahwinan ni. Dia nak ambil mudah ya. Sebab tu saya cakap perkahwinan ni bukan macam masak Maggi. Diletak air panas, tunggu sekejap 5 minit, terus makan. Akibatnya nanti akan merosakkan diri sendiri. Begitu juga dengan institusi kekeluargaan Islam ini. Kau tunggu lama Maggi tu kombang pula. Kombang dah tak sedap. Kan? Dia jadi impact kat diri kita. Begitu juga dengan institusi kekeluargaan Islam. Apabila tak dijaga, tak dibondong benda-benda ni, kita bimbang benda-benda ini akan menjadi merosakkan institusi kekeluargaan Islam itu sendiri. Selain daripada itu, faktor kebersihan tuan. Abang kata Tuan Samsul tadi, ada orang yang sangat-sangat menjaga sampai ubek gigi pun nak picit dari bawah, ya. Sebab ada satu kes di mahkamah di mana isterinya tak suka gosok gigi.
Dia kata dia mohon, dia memang tak tahan duduk dengan bini sebab bini tak suka gosok gigi. Itu antara faktor-faktor. Sebab itu tuan-tuan, kita kena, sebab itulah bila kita berumah tangga ini, benda-benda sebegini kena jaga, ya. Sebab itu boleh kalau saya cakap lebih ni. Boleh. Tak apa. Agak-agak saya apa kan dia bunyi loceng. Saya tak bunyi loceng tak apa. Cakap. Sebab itu kita ada benda-benda yang jadi apa boleh dan tak boleh kita buat dalam rumah tangga. Pertama sekali, jangan cuba nak tukar sikap pasangan kita. Ya. Aku nak kau jadi romantik. Orang tu tak romantik dari awal lagi. Macam mana nak jadi romantik? Kan? Membebel ada setiap hari. Abang ni orang pasangan macam tu boleh bunga untuk saya setiap hari setiap anniversary ko, birthday ko. Tapi saya ni tak ada bagi. Tak ingat dengan saya ko. Contoh. Marah, membebel tu juga. Ya. Antara faktor dia. Lepas daripada tu tidak berubah. Tak naklah berubah dengan sebab orang lain. Kita nak jadi orang lain pula. Jadi benda tu juga akan mendatangkan stres pada diri kita. Dan selain daripada itu, buang perkataan. Sikit-sikit bergaduh minta corai. Sikit-sikit bergaduh minta corai. Benda-benda itu juga akan menjadi efek kepada rumah tangga. Dan selain daripada itu, berkomunikasi antara satu sama lain. Cubalah bertolak ansur antara suami dan isteri. Bak kata yang tadilah saya cakap, kalau saya ni kadang-kadang ada masa-masa kita bukan nak membebel tapi kita nak menasihat. Kadang-kadang kita cakap ni tapi suami bagi yang lain. Jadi benda-benda yang positif yang boleh dielakkan daripada berlaku pertengkaran antara yang boleh kita buat. Sebab itu jika hendak menegur jangan menyindir, orang kata, kan? Lepas tu jika hendak menasihat jangan menyakiti. Lepas tu jika hendak membetulkan jangan menyalahkan. Ya. Dan seterusnya cuba bertenang. Serabut kepala otak tu, duduk diam-diam dulu. Kan, bagi saya bertenang dulu kan, dah okey sekarang baru saya bercakap macam tu. Sebab itu tadi betul lah Ustazah cakap tadi, kita kalau misal kata buat panih dah hati kat dalam ni, bersikirlah kok tak bersalawat, duduk dan diam dulu, ontok-ontok dulu. Kok laki tanya, ni apa kono ini? Sabar dulu. Ni tengah panih ni. Jangan dulu sekarang terpacul benda-benda tak elok sekarang. Sabar dulu. Macam tu kan. Selain daripada itu, ucap kata maaf. Minta maaf dengan pasangan masing-masing kalau berlaku kesalahan atau buat kesalahan. Dan juga beri ruang satu sama lain untuk dia orang punya life juga. Macam contoh, kalau lelaki tu suka main bola, kan? Bagilah dia free time untuk dia bersama-sama dengan kawan ni. Tetapi kalau berlebih-lebih, kita nasihat secara perlahan-lahan. Tu tak jadi masalah. Betul. Kan? Baik. Kemudian beri kepercayaan kepada pasangan. Kan? Sebab Ali bin Abi Talib berkata, orang yang berkata jujur akan dapat 3 keuntungan, iaitu kepercayaan, cinta dan rasa hormat, ya. Dan seterusnya elakkan membebel. Itulah yang tadi, yang topik kita tadi, ya. Elakkan membebel. Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkan dari ribuan penyesalan di masa akan datang, ya. Dan yang terakhir, jangan meremehkan berkaitan hubungan kelamin juga, ya. Sebab itu kono sama-sama menjaga apa sahaja hubungan dalam rumah tangga ini, sebab rumah tangga ini adalah sebuah institusi yang kita kena kendalikan secara profesional. Bila kendalikan secara profesional, insya-Allah benda-benda itu, dan kita tahu apa hikmah perkahwinan, kita selami apa hikmah perkahwinan itu, apa yang kita nak capai dari hasil perkahwinan itu, insya-Allah benda-benda bebel ke apa benda ni, benda-benda skocik yo. Ya, itu saja Ustaz, saya pulangkan kepada Ustaz Samsul. Tak ada komen Saha Om tadi. Puan Zalifah kena baca tu. Saya tengok Saha Om tulis tadi. Handa Ustazah Zaid, tak dapat laki membebel, non-stop bila bercakap. Lepas tu jangan diculih-culih nafkah. Ni. Alhamdulillah malam ni lengkap penerangan pada Puan Zalifah.
Tak, dia memang macam tu. Dia kalau geng asrama Ustazah Hasni memang macam tu. Semua cakap macam dia ya. Macam tu kan. Kan Ustazah Hasni dia dah cucu dah sebelah hati dah lagi panjang cakap itu kan. Ni ada yang komen Handa Puan Zai tu. F. Linda Basri, CLBK, cinta lama berputik kembali lepas reunion dia kata. Ada istilah pula. Bahaya, eloklah bebel kata Sidi Saif, sahabat saya. Dari diam montok lagi bahaya kata. Baik dia cakap kan. Daripada dia sonyak. Kan? Betul. Kalau sonyak perempuan ni lagi hura mana? Biarlah dia cakap kan. Jadi itulah dia. Apa pun macam disebut tadi macam-macam. Apa ni Puan Zarifah tadi dah bagi macam-macam lah. Dari segi macam punca-punca. Jadi macam mana nak ngelakkan. Kadang buat berosih pun dia juga. Kadang yang ubek gigi tu satu. Yang takkan tu satu. Tapi lepas tu ubek gigi tu bila dia dah gosok gigi tu ada buih dekat singki tu pun marah dah. Rosah andai kan. Toruk betul. Kan? Tapi yang tak isap gigi tu memang saya akan bagi ubek tidur. Saya gaharkan mulut tu biar dia sudah apa susah kan. Kalau tak tahu biar dia jaga-jaga tahu-tahu dah wangi mulut tu. Macam tu ubek kan. Okeylah. Baiklah kita beralih pula kepada Puan Rozita Cik Wan kita. Iaitu tentang ialah bahana nak share satu kisah. Bahana pukul isteri seorang tukang rumah di penjara 6 bulan oleh Mahkamah Magistrate Kota Baru. Kan? Dia pukul isteri itu sampai cedera di bibir gara-gara isterinya itu kerap membebel. Sebenarnya perempuan ni bebel ni adakah dia berterusan ataupun adakah bebel tu pada ketika waktu tertentu atau ada sikap orang keliling atau sikap suami ke pasangan yang menyebabkan dia macam tu, dan betul ke orang perempuan yang akan rasa lega bila lepas membebel setelah diluahkan dengan kata-kata? Silakan Puan Rozita. Okey Ustaz tanya saya ke? Okey. Iyalah. La ilaha illallah, tanya siapa lah pula lain. Saya cakap. Okey. Okey, tadi Puan Zai cakap ada setengah tu yang dia macam itu macam cerewet kan? Cerewet sampai ubat gigi salah picit pun dia bising kan. Sebenarnya bila kita berkahwin ni diri kita dengan diri pasangan kita tu macam langit dengan bumi. Ada yang macam Z, ada kita ni macam A kan. So sebenarnya ada yang pendiam, ada juga yang suka membebel. So sebenarnya macam perkahwinan ni saya fikir kalau dapatlah, memang saya ni memang cerewet. Saya tak membebel tapi saya cerewet. Kalau silap sikit memang pening lah tengok kalau tahap yang sampai tak boleh sepa, cara picit ubat gigi pun tak betul, itu macam saya lah lebih kurang kan. Tapi bila bab membebel ni sebenarnya ada mungkin dia dapat suami tu yang pendiam, bini dia membebel supaya rasa macam ada orang dalam rumah tu kan. Tapi kalau laki pun diam, bini pun senyap, dia macam nikah dengan bisu pula kan. So kadang-kadang saya rasa lah kan, kadang-kadang wanita yang berbebel tu memang kena dengan suami yang memang suka dengan orang kata halwa telinga untuk dia kan. So dia dapat bini yang berbebel. Rasa kalau satu hari bini dia dah tak ada, rasa suami tu memang terngiang suara bini dia tu kan, sebab bini dia memang suka berbebel dan suami yang pendiam. Tapi sebenarnya dalam rumah tangga ni saya rasa lah kan, memang orang kata apa, jodoh tu memang kena ada setengah yang boleh tahan lah, ada setengah yang boleh tahan dengan bini yang suka bebel, setengah yang boleh tahan dengan suami yang bebel. Ustaz, sebenarnya membebel ni bukan je bini Ustaz, ada macam kawan saya, ada juga dia dapat husband yang memang suka bebel. Dia tanya sikit je, Sadi laki ni berletir 4 hari 4 malam. Macam tu macam mana pula Ustaz? Sebab orang selalu cakap bini dia suka membebel. Ini laki. Kalau dia sampai bila nak tanya soalan dekat laki dia kena fikir 1 kali. Betul ke tidak? Betul tak soalan yang dia nak tanya dekat laki dia? Sebab salah tanya soalan tu, boleh
dengar Pak hari 4 malam lelaki dia boleh tiap. Tu macam mana pula Ustaz? Oh iyalah, betul lah. Ada maknanya memang ada lelaki macam tu. Sampaikan orang perempuan takut nak menyuarakan, kan? Okey. Baiklah, jadi mana betul lah tu, mana apa yang disebut. Pendek kebebelan suami tu. Macam mana? Bukan hanya sekadar apa? Kaisri je, macam mana? Tak, pendek kebebelan suami. Kalau suami tu bebel panjang sangat, macam mana nak pendekkan, nak stopkan dia? Cubalah paluk. Kan? Ini bila suami mengamuk, kita paluk bunga sebelah kita. Memang tak jadi apa. Paluk lelaki kita tu. Baru dia jadi. Kan? Macam tu lah rasa-rasa saya lah. Kan? Dah pernah tak cuba bila Zain bunyi bila peluk dia? Pernah tak jadi buat macam tu? Kita bila dia bebel, kita pun tengah naik hantu lah peluk pula Ustaz pun. Iyalah tangan naik hantu tu lah peluk. Mana tahu bercampur hantu kita dengan hantu dia kan. Jadi apa pula kan. Okey. Terima kasih kepada Cik Ta. Kita beralih pada Ustaz Ilyas. Tadi dari segi poin yang Cik Ta sebut tadi betul lah. Kadang kita tak adil lah nak sebut perempuan aja bebel. Lelaki pun ada. Malahan sebab kata Cik Ta tadi ada perempuan yang sampai terpaksa nak kontrol. Betul tak? Ayat aku nak susun ayat tu betul ni. Sebab kalau suami dia melenting, suami dia bising kadang sampai seminggu. Bising lagi. Setiap pagi sebut benda macam tu kan. Jadi itulah yang kita kena perhatikan juga kan. Jadi tak adil sangat. Itu sebab tajuk kita hari ni membebel, lepas geram atau nasihat. Dia bukan kata perempuan membebel. Membebel ni open. Tu dia. Kan? Jadi kita nak tanya pada Ustaz Ilyas. Dalam berkata-kata kadang-kadang, kan, ada yang kata orang perempuan ni, ada yang kata, bukan saya kata, ada orang kata. Ni apa pula ni soalan ni? Nak kongsi betul yang Cik Hana dan suami amalkan dari mula kahwin sampai sekarang. Kami setiap hari akan bersembang di tempat tidur dan minta maaf setiap hari sebelum tidur. Dan kerjasama dalam rumah contohnya. Cik Hana dan Cik Abi akan masak. Cik Hana akan kemas rumah, anak akan basuh pinggan, basuh kain kat dobi. Kan, sama-sama sidai kain. Kalau Cik Ana cakar sampah, anak akan buang tempat sampah. Dan Cik Habib akan bakar. Membebel tu memang ada. Suami kuat membebel. Cik Ana pun lebih kurang. Baguslah. Masing-masing cakap pasangan membebel dan dia pun mengaku dia bebel juga. Baguslah tu. Susah nak jumpa tu. Jadi senang cerita. Jadi dua-dua mengaku kan. Jadi saya lihat, ada yang kata orang perempuan ni dia akan meluahkan kata-kata dia. Dan pandangan mengatakan bahawa di kebanyakan masa orang perempuan kata apa dia cakap tu kadang dia tak masukkan pun. Dia hanya sekadar nak luah je. Kan? Dan ayat-ayat yang biasa dia pakai yang paling bahaya dia ada nilai-nilai provokasi. Contohnya, hantar saya balik rumah mak saya. Kita tak payah ada apa-apa lagi. Lepaskan saya. Kata. Kan? Lepas tu, ceraikan saya. Awak lelaki tak guna. Kata. Kalau awak berani, awak cerailah saya. Ada satu hamba Allah, dia boleh cakap tu. Ceraikan saya. Sekarang juga ceraikan saya. Dia patut, saya dah suruh dah dia Ustaz, so ceraikan saya. Saya dah cakap, sabar dulu, saya kata. Kan, cuba bertenang. Tak lama lepas tu kan, dia telefon saya balik. Ustaz, suami saya ceraikan saya Ustaz. Kata, nangis pula tu. Kan, jawab hal dia yang minta tadi. Kan, jadi dalam keadaan macam tu, kan, dia menyesal dan mengaku mereka tidak memasukkannya. Jadi, antara lepas geram dengan nasihat, sejauh manakah bahayanya keadaan ini Ustaz Ilyas kepada keharmonian rumah tangga. Silakan Ustaz. Kawan-kawan, rakan-rakan panel yang dimuliakan semua. Ya, kita akui sebenarnya bukan setakat kita manusia biasa saja. Macam saya sebutkan tadi, isteri-isteri para nabi-nabi Allah pun ada juga bebel ni. Dia gini, orang perempuan bila dia bebel, itu cara dia nak payah nak sebut tu. Dia nak meluahkan rasa letih dia. Allah rakamkan dalam Quran yang mana Nabi Ayub alaihissalam pernah diuji. Ini kisah kita pun pernah dengar. Nabi Ayub diuji dengan sakit. Ada yang mengatakan sakit itu sakit kusta. Dan juga anak-anaknya mati seorang demi seorang. Maknanya
hidup dia, hartanya sekelip mata hilang gitu saja. Kemudian dalam sakit, harta dah tak ada ketika itu, isterinya lah yang juga namanya itu Rahmah binti Afratim, setengah riwayat sebut, duk jaga suami dia Nabi Ayub ni, jaga siang malam, mandikan, pakaikan dan macam-macam lagi. Tapi sampai satu hari letih punya pasal, tersebut juga di mulut Rahmah binti Afratim ni, isteri Nabi bukan isteri penceramah. Dia kata apa, bang Ayub, lama dah kita ni, awak ni sakit. Mintalah pada Allah bagi kita dikembalikan hidup macam dulu-dulu, sihat, banyak harta, semua kan. Dia tak bebe pun, dia cakap suruh abang tolong doa pada Allah. Abang kan Nabi, abang bukan penceramah ulama, abang Nabi. Mintalah pada Allah bagi balik. Lalu Nabi Ayub macam terasa hati, tergores hati dengan kata-kata isteri dia. Dia bersumpah, dia kata, aku sihat nanti aku akan pukul engkau dengan 100 kali pukulan, kata Nabi Ayub. Akhirnya, bila Nabi Ayub dah betul-betul sembuh, Allah turunkan ayat. Sebab Nabi Ayub baru teringat balik. Kata Nabi Ayub dulu apa? Aku sihat nanti aku akan pukul engkau 100 kali. Tu dia. Lalu, ni tuan-tuan yang kata ustaz ni membawang Nabi Ayub pula. Ini dalam Quran, surah Sad ayat 44. Tuan-tuan, Nabi Ayub pun teringat balik. Macam tadi kan, kadang-kadang bila kita tengah geram, kita tengah terasa hati, kita cakap je apa kita rasa nak cakap. Termasuk juga Nabi-Nabi Allah, dia ada ketelanjuran juga bila dia bercakap. Jadi dia kata apa, sekarang dia dah sihat, dia kena tunailah sumpah dia akan pukul isteri dia 100 kali. Allah Ta'ala maha memahami. Allah turunkan ayat, wa khuz biyadika dhi'tan fadrib bihi wa la tahnath. Ambillah dengan tanganmu seikat jerami, yang jumlah jerami tu kurang lebih dalam 100 helai. Macam rumput tu, lebih kurang 100 helai rumput lembek-lembek tu. Kau pukullah sekali pada isteri kau dengan jumlah 100 helai rumput tu, menyamai macam 100 kali lah kau pukul dia. Surah Sad ayat 44. Ini menunjukkan pada kita bahawa lumrah manusia bila dia tengah sakit, dia tengah penat, dia letih, dia ada rasa dia nak meluahkan. Tapi yang uniknya, Nabi Muhammad SAW ni, kita bukan nak banding antara nabi-nabi, setiap nabi ada kelebihan dia. Nabi kita diriwayatkan ada 11 orang isteri, dan yang paling lama bersama dengan Nabi itu kurang lebih ada 9 orang. Sekalipun Nabi tak pernah pukul, sekalipun Nabi tak pernah halau. Malah kalau Nabi geram sangat dengan isteri-isteri pun, kok ada buat perangai kainah macam-macam, apa Nabi buat? Kata Nabi, allaitu minhunna syahran, aku akan menjauhi isteriku selama sebulan. Nabi pergi duduk di mana? Nabi akan duduk dekat kandang unta. Macam cerita Piramli pula, 3 Abdul merajuk dengan isteri, pergi duduk di kandang kuda. Dia lebih agak Piramli tengok baca sirah kot. Nabi sebulan Nabi tinggalkan isteri tau. Tapi ilak ni maknanya meninggalkan, tapi nafkah semua disempurnakan. Tapi maknanya suami pun dia ada rasa juga, terasa hati dengan isteri-isteri ni, sungguh pun begitu. Tapi ada satu momen menarik. Kalau tadi Tuan Samsul sebut pasal peluk, Cik Ta kata peluk. Nak peluk macam mana orang tengah marah nak Cik Ta no? Memang kita duk geram dengan lelaki kita, tiba suruh peluk, tak ada pasal nak peluk, tak ada. Dia macam ni. Sayyidatina Aisyah pernah satu ketika bila Nabi balik, Nabi pernah buat satu benda lah yang Aisyah sendiri geram. Aisyah ni kata Nabi, aku kalau nak kenal Aisyah ni dia marah kat aku ke tidak, senang kan. Kalau dia kata demi Tuhan Muhammad, itu maknanya dia marah kat orang lain. Marah kat orang lain, Yahudi ke mana-mana perangai lah. Tapi kalau dia kata demi Tuhan Ibrahim, itu tanda dia marah kat aku. Dia tak sebut nama suami dia. Suami dia kan Muhammad. Dia tak sebut, dia sebut nama Nabi Ibrahim. Demi Tuhan Ibrahim. Oh ni marah kat aku, nampak gaya ni. Dan kata Nabi, aku membiarkan isteriku terus dan terus nak cakap apa cakaplah. Tapi menarik, pernah satu momen tu apa Nabi buat? Tengah Aisyah tengah wang gitu. Apa Nabi buat? Nabi suruh Aisyah pejam mata. Ini boleh praktis. Nanti Cik Ta boleh praktis. Puan Zai selalu buat dah, saya tahu. Tuan Samsul tak apa, bagi susu kambing settle. Bancuh susu kambing settle. Servis, khidmat. Tuan-tuan, Nabi suruh Aisyah tutup mata. Macam no point kan? Orang tengah duduk bising-bising, tiba suruh tutup mata. Apa benda awak ni, orang tengah cakap suruh tutup mata, tak ada faedah apa?
Nabi kata tutup matamu. Habis dah laki tu Nabi. Dah suruh tutup kan. Derhaka pula. Aisyah pun tutup mata. Dalam Aisyah tutup mata itulah Nabi pelan-pelan peluk Aisyah dari belakang. Mulai saat itu kata Aisyah, aku pun dah macam speechless. Tak ada apa nak cakap lagi dah. Selesai. Itu. Maknanya kadang-kadang kita kena buat tindakan ad hoc juga sekali-sekala. Kalau tiba jadi keadaan yang macam tu dah. Kalau berbincang, sembang, ajak jumpa Fazilah Kamsah pun tak jadi juga. Peluk selesai. Memang saya setuju sungguh dengan Tuan Syamsul sebut. Memang itu pun dalam petunjuk sunnahnya Nabi. Nabi peluk selesai masalah. Tapi itulah. Sebelum peluk, Nabi ajar dulu. Mesti ada apa? Mesti ada dipanggil al-kalam. Al-kalam ni maknanya ada small talk dulu. Yalah. Baiklah. Yalah, ya. Okey, sorry. Ada kalam dulu, ada cakap dulu. Yang kedua, ini cerita 18 lain pula ni. Yang keduanya dia panggil apa ya? Ada cium-cium sikit. Okeylah. Allah saya sorry. Dia ada sentuhan. Barulah orang kata apa? Langkah yang berikutnya seperti yang diketahui umumlah. Dia tak boleh kata Nabi, kau jangan torokam kau punya pasangan kal bahaim, seperti binatang. Kucing kau nak torokam tino. Wow, kau masuk bawah kereta orang entah apa penyek kena langgar adik orang. Tak boleh macam tu. Dia mesti ada cara slow and steady, tenang-tenang. Bahagia rumah tangga ini bermula dari kita. Happy wife, happy life. Wallahu a'lam. Terbaik. Tapi yang nak cium tu tadi ada exception untuk yang tadi yang tak suka gosok gigi tadi. Tu ada exception. Itu kalau main jangan. Bau. Jadi itulah banyak betul-betul Ustaz Ilyas hari ni. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sebelum kita berehat, saya nak kongsikan dengan anda kepada siapa yang berhasrat untuk menyertai ibadah korban bersama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia, yang mana maklumlah sekarang ni nak korban dekat luar pun SOP ketatnya gitu pun payah. Jadi salah satunya adalah untuk kita Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah pun dipilih sebagai wakil tunggal untuk melaksanakan ibadah korban di Afrika. Mana di Chad, Mali, Kongo, Rwanda dan benua Afrika. Jadi yang bagusnya kita memang betul-betul tolong susah, dan sebahagian daripada jumlah bahagian atau ekor yang kita sumbangkan akan juga ditarik sikit untuk bagi sumbangan kepada asnaf di Malaysia. Makna 2 in 1. Yang mana orang Afrika ni ada di kalangan yang makan, nak minum, bayangkan minum air daripada air lumpur tu minum. Dan makanan pula ambil kotak tu, disiapkan kotak tu, cecah air makan. Allahu Akbar. Jadi dia memang tunggu. Tahun lepas, alhamdulillah, Yayasan Budi Ihsan Malaysia berjaya untuk mengorbankan lebih 20,000 ekor lembu kepada masyarakat Afrika dan juga beribu ekor di Malaysia untuk bantu asnaf. Jadi di berikut saya tunjukkan kepada anda semua tentang harga-harga bahagian korban yang dianjurkan oleh pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Yang kita tunjuk sikit. Okey, jadi pada sesiapa berhasrat untuk melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, jadi bolehlah Yayasan Budi Ihsan Malaysia sedia membantu anda semua, iaitu satu bahagian lembu RM390 saja, satu ekor lembu RM2,730, satu bahagian unta RM580 dan satu ekor unta RM4,060 dan satu ekor kambing RM580. Pada siapa yang berhasrat untuk menyertai ibadah korban bersama YBIM, bolehlah. Akikah juga dilaksanakan, boleh hubungi talian yang tertera, ataupun anda boleh sahaja komen di ruangan komen di bawah. InsyaAllah pihak YBIM akan melayan pertanyaan anda. Anda boleh register saya dulu. Dan yang terbaru, TDC, yang semua orang tahu, Situ Joy, susu Situ Joy, bersetuju setiap seekor lembu yang dikorbankan dia akan hadiahkan sekotak Situ Joy untuk yang menyertai korban. Itu dia. Mudah-mudahan ini satu cara galakkan kepada anda semua. Baiklah, sebelum kita beralih pada pusingan yang ketiga yang terakhir, kita berehat seketika. Mana tu nak minum, nak lului pinggang. Puan Zai nak minum kat tu. Tak berhenti dia bercakap tadi. Baik, kita berehat seketika.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini saya ingin mempromosikan kepada anda sekali lagi tentang susu kambing Al-Am. Susu kambing Al-Am ni merupakan produk sunnah, produk sunnah yang mana dia menggabungkan susu kambing, campur kurma, campur madu. Ketiga-tiga produk ni digabungkan menjadi susu kambing Al-Am. Susu kambing Al-Am ni tuan-tuan dan puan sekalian, lazat, sedap, kaya dengan khasiat. Dan yang mana antara khasiatnya tuan-tuan dan sekalian, pertama, dia baik untuk orang gastrik. Orang yang gastrik, ada masalah nak berpuasa, tak ada masalah. Ambil pada waktu sahur, sebelum makan, selepas makan, tak ada masalah. Jadi, secara tak langsung, orang yang nak diet pun boleh ambil susu Al-Am ni. Maknanya ambil pada waktu pagi. Sekali cukup, insyaAllah. Kita boleh tahan perut kita sampai petang nanti. Okay? Yang keduanya, baik untuk orang yang sakit GERD. GERD ni adalah penyakit angin lambung. Yang mana orang yang sakit GERD ni, kalaulah dia tidur dalam tempoh 3 jam selepas dia makan, dia senang sampai tak boleh tidur, dia senak perut, angin. Macam saya sendiri pun alami, kadang kita sampai terpaksa muntahkan makanan kita baru kita boleh rasa lega, kan? Jadi ini juga adalah jawapannya, minum ni susu Al-Am ni. Kemudian ketiganya, dia juga baik untuk orang yang sakit tulang, osteoporosis. Pada mak-mak, ayah-ayah, kepada siapa-siapa yang sedang menyaksikan video ini, yang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas, insya-Allah tuan-tuan dan puan, tak ada masalah. Insya-Allah cepat baik. Ikhtiar, selawat banyak, doa banyak, insya-Allah, yakin. Ini sebab ni produk sunnah. Kemudian disebabkan dia ada kandungan glukos yang sangat rendah. Maknanya dalam kata lain, boleh kata kalau kita minum tu memang tak ada rasa manis pun. Orang yang kencing manis pun boleh minum. Untuk kanak-kanak yang berumur 1 tahun ke atas boleh minum, tak ada masalah. Anak-anak yang umur 1 tahun ke atas, 1 tahun dan ke atas boleh minum. Dan biasanya dia orang tak payah campur pun, dia memang suka minum susu kambing Al-Am ni. Begitu juga tuan-tuan dan puan, pada mereka yang perempuan terutamanya, siapa yang jenis yang period dia tak tentu, kan, kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana perginya, kan, pun boleh ambil susu Al-Am ni. Dan saya nak tegaskan juga kepada ibu-ibu mengandung, kepada ibu-ibu mengandung, boleh amalkan susu Al-Am ni khusus untuk kesihatan ibu itu sendiri, bayi dalam kandungan. Dan semua maklum, 90% baby yang dilahirkan hari ini mesti akan kena demam kuning. Jadi ambil tindakan pencegahan awal. Apa yang berlaku sekarang, bila dah anak dah kuning, baru masa tu beria nak cari susu kambing. Masa tu muntah pula sebab tak tahan bau. Dengan susu Al-Am, insya-Allah tak ada bau tuan-tuan. Dan yang mana kalau anda kata kita tengok juga, dia juga boleh bantu melawaskan pembuangan air besar. Dan begitu juga orang yang enzima, gatal-gatal kulit kepala, badan-badan gatal dan sebagainya, ambil ni, amalkan setiap hari, insya-Allah. Tapi saya nak beritahu juga, kalau ada kesan sampingan macam nak demam, lepas tu macam buang-buang air, jangan berhenti minum, insya-Allah. Ini adalah jawapan untuk masalah kesihatan kita, insya-Allah. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak maklumkan kepada semua, siapa yang nakkan susu Al-Am ni boleh dapatkan segera dengan menghubungi talian yang tertera, dan pastikan anda dapatkan sebelum stok kehabisan. Harga untuk siap satu kotak tuan-tuan sekalian adalah hanya RM45 saja. Maknanya RM45 sahaja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi pastikan dapatkan segera, insya-Allah anda akan mendapati inilah jawapan untuk masalah kesihatan anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah pun tiba di penghujung rancangan Diam Tak Diam. Kita dah pun di pusingan yang terakhir, iaitu pusingan kesimpulan, yang mana kali ini saya berikan kepada setiap ahli panel masa 2 minit saja seorang. Jangan nak keluar statistik, graf apa semua. Tak adalah saja ya. Tapi Puan Zalifah, banyak pujian malam ni untuk Puan Zalifah sebab tepat, jelas, kan. Jadi memang sebenarnya banyak perkara-perkara yang kita tak tahu. Antaranya ramai lelaki yang tadi komen kat saya, dia kata, oh rupanya lelaki pun boleh tutup fasah, dia kata, kan. Jadi itulah keadaannya. Jadi kelebihannya bila kita berbincang dalam majlis ilmu. Baiklah, kita buka kepada semua panelis, seorang demi seorang. Kita bermula dengan Ustazah Hasni,
pesanan dan cara kata berkaitan dengan isu ni malam ni secara ringkas. Silakan Ustazah. InsyaAllah kita dah berada di penghujung. Apa yang boleh saya kongsikan sama-sama, InsyaAllah setiap orang ada bakat untuk jadi orang yang lebih baik. Semua orang ada bakat untuk menjadi orang yang lebih baik. Maka jadikanlah mulut kita dan bicara kita adalah langkah permulaan untuk kita menjadi baik. So, ingat pesan orang tua, orang tua cakap, kerana mulut badan binasa. Jadi itu je lah, tak usah apa panjang, ramai kita bercakap. Okey Ustazah, terima kasih banyak Ustazah. Sama. Okey, kita balik pula kepada Puan Zalifah kita, silakan. Secara kesimpulannya, jagalah keluarga, jagalah pasangan, jagalah hati dan perasaan mereka, kerana jika tak bisa menjadi pensel untuk menulis sebuah kebahagiaan untuk seseorang, maka jadilah pemadam sebagai penghapus untuk menghapus kesedihan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mendalam, tak sangka lah. Memang lelaki tak boleh cakap apa dah. Memang kau nak jadi pemadam lah nampak ni. Tak ada lah benda, tak ada lain dah. Okey. Musim masuk sekolah. Jadi kita balik pula. Jalan Ustaz? Musim masuk sekolah. Itu ya pensel pemadam. Iyalah, betul lah. Musim masuk sekolah tu dipikir pemadam, pemari, pensel. Itulah kan. Baiklah, kita balik pula kepada Puan Rosita Cik Wan, silakan. Membebel dalam rumah tangga ni bukanlah tak boleh. Bolehlah membebel manja-manja, tapi janganlah sampai menyakitkan kan. Bergantung pada suami. Dan kalau suami tu boleh mendengar, tak ada masalah. Kalau kita dapat meluahkan. Kadang-kadang orang perempuan ni kalau tak boleh nak meluahkan, dia mengekang dalam jiwa kan. Jadi tak tentu akal pula kan. So bolehlah membebel manja-manja kan Ustaz. Tadi Ustaz cakap Ustaz punya susu sapi tu boleh merawat kalau orang yang kata-kata kan. Kalau ada enzima. Betul Ustaz? Betul. Oh Ustaz. Tapi kalau untuk suami yang datang, saya nak boleh minum. Itu gatal lain tu. Tapi tak apa, kalau gatal dengan isteri sendiri tak apa. Okey. Itu tak untuk Zila. Untuk suami boleh. Iyalah. Okey. Dah? Oh, dah. Okey. Baiklah, tu dah dia. Maknanya mudah-mudahan kita merawat hati kita dan keluarga kita. Okay. Kita balik pada Ustaz Ilyas pula. Ada lagi. Okey. Itu je ke? Okey. Ustaz Ilyas, silakan. Ustaz Ilyas. Okey. Terima kasih pada Tuan Samsul dan semua panel yang sudi sembang-sembang malam ni. Saya ingat beginilah Tuan Samsul, dalam keluarga tunjangnya adalah suami. Sebab apa suami ni penting tunjang keluarga? Sebab suami ni mampu menenangkan dan mendamaikan keluarga. Kan pemimpin ketua keluarga. Jadi suami kena selalu awas kerana syaitan sentiasa mengipas. Jadi suami kena cerdik supaya perahu tak mudah terbalik. Jadi suami mestilah senonoh supaya hidup tak mudah bergaduh. Tapi dalam masa yang sama, isteri pun kena beringat. Jadi isteri bersihkan hati, taat setia pada suami, dengan mertua bermanis muka, dengan ipar berbaik sangka. Suami isteri luruskan hati, moga hidup bercerai mati. Wallahu'alam. Alhamdulillah. Begitulah tadi kata-kata yang cukup indah dan memberangsangkan. Kita sampai ke penghujung rancangan pada malam ini. Terima kasih banyak kepada semua panelis, Ustazah Asni, Abu Mansur. Terima kasih banyak kepada Puan Zalifah Rusli. Puan Zalifah sebenarnya dia dah comel dah petang tadi. Saya sajalah ambil bagi soalan kat dia. Dia dah, apa soalan ni? Matilah ni. Dia kata, sabar. Kan dia okey je. Kan? Ustaz Ilyas, saya rasa tak lama lagi. Ustazah Puan Zalifah ni tak lama lagi. Dia dah keluar dah segmen meja bulat syariah tu. Saya rasa lah. Mesti. Mesti. Beserta pensel dan pemadam.
Betul. Tajuk dia, penselkah? Pemadamkah? Tajuk dia macam tu kan. Anda. Dah ada dah. Jawapannya liquid paper. Liquid paper jawapannya kan. Ya Allah, lama betul dah tak dengar liquid paper tu kan. Ya. Makanya pakai raba, dia pakai raba, tak ada pemadam tu raba kan. Aduh. Cipta yang sebut eraser. Macam tu, ada lain kan. Baiklah, sebagai kata-kata akhir, orang hebat maka hebat jugalah dugaannya. Kita selesa dengan sengsara, kita sekat kebahagiaan diri dengan mengingat kisah sedih yang lampau. Maka tinggalkanlah dengan berdoa, tinggalkanlah dengan beristighfar, tinggalkanlah dengan bersyukur. Betapa perit dugaan kita, ingatlah ada orang lain yang lebih perit dugaannya. Bersyukur dengan dugaan, kali itulah kita semakin kuat. Mudah-mudahan mencurah-curah limpahan kasih sayang di dalam keluarga kita. Itu saja untuk malam ini. Terima kasih banyak buat semua yang menonton. Alhamdulillah malam ni sambutannya hangat. Kepada semua panelis dinasihatkan tengok di Facebook Syamsul Amri Ismail, ada komen-komen yang ditujukan khas kepada anda semua. Mungkin anda boleh komen di sana, dan begitu juga di YouTube Syamsul Debat TV tadi tak kurang hebat. Malam ini di YouTube agak ramai berbanding malam-malam biasa. Nampaknya peminat Puan Rosita Cik Wan kita lampaui batas nampaknya, ramai malam ni kan. Ada yang sampaikan ya Allah dia tak puas hati, kena repeat sekali lagi. Mungkin kali ini Puan Rosita Cik Wan akan jumpa di mana letaknya earphone dia. Dan begitu juga terima kasih peminat-peminat Ustaz Ilyas, peminat-peminat Ustazah Hasni, dan peminat-peminat Puan Zalifah malam ni. Alhamdulillah Puan Zalifah besok dia pergi pejabat dah ada orang minta sign autograf. Alhamdulillah. Itu saja pada hari ini. Sungguhnya baik datang dari Allah SWT. Mana kurang macam kelemahan saya dan kami semua sebagai manusia biasa. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bat. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama-tamanya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua para peserta yang telah terlibat dengan program korban bersama dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM pada tahun 2020 sebelum ini. Alhamdulillah, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah berjaya menyempurnakan dan melaksanakan dengan cemerlang sekali ibadah korban pada terlepas untuk anda semua. Pihak YBIM ingin mengundang anda semua untuk join sekali lagi bersama dengan program ibadah korban untuk tahun 2021 ini pula. Kami dengan ini menggalakkan tuan-tuan dan puan sekalian agar mendaftar dengan lebih awal. Kalau anda kata nak daftar dulu, bayar kemudian pun tak ada masalah. Yang penting hasrat kita untuk meletakkan niat. Dapat pahala meletakkan niat itu dapat direalisasikan tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi kalau boleh anda daftar, bayar terus, lagi baik tuan-tuan dan puan sekalian. Bayaran ansuran pun dibenarkan, yang mana bayaran ansuran amountnya adalah berdasarkan mengikut sama dengan setiap satu bahagian. Nilai satu bahagian kita buat ansuran sampailah cukup 7 bahagian dan seterusnya. Kemudian tuan-tuan dan sekalian, sama-samalah kita niatkan kepada diri kita untuk memperbaiki dan juga menambahkan lagi kualiti ibadah korban kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kurniaan yang banyak, maka beribadahlah, salatlah dan berkorbanlah tuan-tuan dan sekalian. Itu Allah Ta'ala suruh kita. Selain pada salat, ibadah korban juga ditekankan. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Ta'ala beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita ada ini tuan-tuan dan sekalian di dunia ini bukan milik kita sebenarnya, tetapi sebahagian daripadanya kita boleh infakkan, kita boleh korbankan, kita boleh sumbangkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk pengetahuan semua telah pun sedia ada ISO dan sistem pengurusan ibadah korban yang sistematik dan teratur. Jadi anda tidak perlu risau tentang kualiti dan cara kaya pengurusannya. Dan insya-Allah anda semua tidak perlu risau yang tentang ibadah korban anda pasti akan dilaksanakan dengan baik dan teratur sekali. Dan dijamin tuan-tuan sekalian, ibadah yang kita laksanakan ini adalah yang benar-benar berkualiti, telus dan profesional. Pastikan anda daftar segera, join kami tuan-tuan sekalian untuk ibadah korban tahun 2021 ini.